Okey, kita sambung kepada tindak balas redox dalam sel kimia. Okey, kita tahu dalam sel kimia ni kita akan gunakan ini. Okey, siri keupayaan elektrod ini. Okey, so ini adalah sel kimia ringkas. Contohnya di sini dua logam berbeza iaitu magnesium dan juga kuprum dicelupkan ke dalam larutan kuprum 2 klorida. Okey, ini satu contohlah. Okey, ini adalah sel kimia ringkas. Okay, macam mana kita nak tahu yang membebaskan elektron dengan yang menerima elektron? Okay, jadi kita akan rujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okay, kita tahu kat sini adalah magnesium dan juga kuprum. Maka kita carilah magnesium dengan kuprum. So, kita ambil ini magnesium dan ini adalah kuprum. Jadi, kita tulis dulu siri, kita tulis dulu inotnya. Okey, magnesium lebih negatif, maka saya tulis magnesium dululah. So, Mg 2 positif tambah 2 elektron. Okey, anak panahnya berbalik kan. Okey, so sini kita dapat Mg. E0 sama dengan, E0-nya adalah negatif 238. Negatif 2.38. Okey, yang kedua kita ada kuprum 2. So, tambah 2 elektron. Okey, walaupun kat sini logam, tapi kita punya persamaan dalam siri keupayaan elektrod piawai tu semua dalam bentuk penurunan kan. Okey, so kita salin dululah. So, kuprum adalah positif 0.34. Okey, sebelum ni kita dah belajar yang lebih negatif, inot yang lebih negatif, okey, akan membebaskan elektron. Yang lebih negatif akan bebas elektron. Okey, jadi kita berpegang pada yang tu. Okey, so di sini nilai E0 magnesium adalah lebih negatif. Maka magnesium adalah terminal negatif. Okey, tindak balas yang berlaku di terminal negatif adalah pengoksidaan. Maksudnya, dia akan membebaskan elektron. Okey, bila pengoksidaan, macam sebelum ni saya dah ajar, kita baca dari kanan ke kiri. Maka, kalau kita nak tulis persamaannya adalah daripada magnesium kepada ion magnesium. Macam inilah. So, kita mula yang ini. Okey, manakala E0 kuprum adalah lebih positif. Maka, kuprum akan jadi terminal positif. Okey, kuprum akan jadi terminal positif. Maka tindak balas yang berlaku di situ adalah tindak balas penurunan. So, bila tindak balas penurunan, kita akan mula dari kiri ke kanan. Okey, so kita dalam gambar rajah biasanya dia takkan label terminal negatif ke terminal positif. Maka daripada situ kita dah dapat tahu magnesium terminal negatif. So, kita label ini terminal negatif. Okey, jadi magnesium terminal negatif. Maka kuprum terminal positif dan elektron akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Okey, biasa dalam gambar rajah tak ada gambar pun pengaliran elektron ni, awak kena lukis sendiri. Okey, kenal pasti terminal negatif positif dan kita boleh lukis arah pergerakan elektron. Okey, jadi kita nak tulis persamaan di terminal negatif. So, di terminal negatif tadi adalah magnesium. Jadi, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan. Maka, kita baca dari kanan ke kiri. Jadi, magnesium. Okey, bebas elektron menghasilkan ion magnesium. Okey, kita ambil yang atas ni kan. Okey, kita nak baca yang ini. Okey, untuk terminal positif yang mengalami penurunan, kita baca untuk ion kuprum 2. Jadi, kita mula dari kiri. Ion kuprum 2 terima elektron menghasilkan logam kuprum. Okey, ni macam mana kita nak terangkan dia punya tindak balas yang berlaku dalam tu. Jadi, elektron akan mengalir. Okey, elektron akan mengalir dari terminal negatif. Okey, dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar. Manakala arus, okey, arus elektron ni terbalik, arus pula akan mengalir. Okey, ini arus mengalir daripada terminal positif kepada terminal negatif. Okey, dia terbalik. Okey, mungkin awak dah belajar juga dekat fizik. Okey, elektron mengalir dari terminal negatif ke positif. Arah arus terbalik daripada positif ke negatif. Okey,
Siapa pula anode? Okey, sebelum ni saya dah pernah cerita, anode adalah elektrod tempat peroksidaan berlaku. Peroksidaan mesti di anode. Penurunan mesti di kathod. Okey, jadi dalam kes ini, anode adalah terminal negatif. Kathod adalah elektrod tempat penurunan berlaku. Maka, dalam kes ini, kathod adalah terminal positif. Okey, ingat ini red cat. Reduction always at cathode. Okay, reduction, penurunan mesti di cathode. So, awak akan hafal lah. Automatik akan hafal untuk anode. Okay, tadi saya kesimpulannya di sini, elektron akan mengalir dari terminal negatif ke positif, iaitu anode ke cathode. Arus akan mengalir sebaliknya daripada cathode ke anode. Okay, jadi lengkaplah lita tu. Okay, terhasillah arus elektrik. Okey, dan dekat sini nanti kalau kita gantikan, contohlah saya gantikan voltmeter ni dengan mentol. Okey, contohlah saya letak kat sini adalah mentol. Contohnya macam mana lukis gambar mentol? Mentol. Jadi bila tindak balas ni berlaku, mentol ini akan menyala. Maksudnya adalah tenaga elektrik yang dihasilkan. Okey, ingat elektron mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif, manakala arus akan sebaliknya. Okey, so kita boleh habis sebagai untuk tindak balas redox. Okey, ada sambungan dia lagi. Sel kimia ni, okey, kalau sel kimia ni kita upgrade sikit. Okey, bila kita upgrade, dia boleh tukar jadi macam ni. Tadi sel kimia ringkas, yang ini namanya sel Daniell. Sel Daniell ni pun adalah sel kimia sebenarnya. Cumanya dia ada tambahan sikit lah, dia upgrade. Okey, di mana dua elektrod yang berbeza tadi, logam berbeza tadi, dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion masing-masing. Contohnya, zinc kita celup dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Kuprum kita celup ke dalam larutan yang mengandungi ion kuprum 2. Okey, dan macam itulah. Dan dua bika yang berbeza ni tadi, yang berbeza larutan ni, kita sambung dengan titian garam. Okey, sebelum ni kita dah tengok dah titian garam dalam tajuk tube U, pergerakan elektron pada satu jarak. So, kita ulang balik. Apakah titian garam? Titian garam fungsinya untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya. Kenapa bergetar-getar? Melaluinya bagi melengkapkan lita. Okey, lita ni takkan lengkap sebab dua bika berbeza kan. Jadi kita gunakanlah titian garam. Maksudnya nanti dia lengkap macam ni. Okey, lita tu lengkap. Okey, titian garam. Okay, ini kita panggil sel Daniell menggunakan titian garam. Satu lagi, sel Daniell menggunakan pasu berliang. Okey, pasu berliang ni dia adalah, tahu kan kalau pasu biasa ni dia ada liang-liang yang kecil. Maksudnya boleh ion-ion dia boleh bergerak melalui ini. Contoh kat sini, kalau kita tengok pasu ni, okey, sebenarnya kat sini dia ada ruangan. Okey, dia porous, tahu tak porous? Dia boleh keluar masuk. Ion ini dia akan macam mana nak sebut lita ni akan lengkap bila ion ni boleh keluar masuk, dia berjumpa kat sini. Okey, ada ion keluar, ada ion masuk. So macam dia lengkap lah kat situ. Okey, jadi apa fungsi pasu berliang? Fungsinya sama macam titian garam tadi. Okey, fungsi yang sama. Okey, membenarkan ion-ion bergerak melaluinya bagi melengkapkan lita. So, ini adalah sel Daniell. Sel Daniell ni dia upgrade daripada sel kimia. Okey, macam pasu berliang ni dia guna satu bika je. Cumanya dalam bika ni kita letakkan pasu berliang. Okey, still lagi logam zinc. Contohnya kita masukkan dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Kuprum kita masukkan larutan yang mengandungi ion kuprum 2. Tindak balas kimia yang berlaku adalah sama. Okey. So, sel kimia, saya terang balik lah. Sel kimia dapat dibina menggabungkan dua sel setengah. Tadi sel tu dalam satu bika yang sama, tapi ini sel ni berbeza. Okey, yang mempunyai inot berbeza. Sel Daniell adalah contoh sel kimia yang terdiri daripada logam zinc
dan elektrod kuprum dicelup ke dalam larutan garam ion masing-masing. Okey. Dua larutan garam tersebut dihubungkan menggunakan titian garam atau pasu berliang. Jadi apa fungsi titian garam dan pasu berliang tadi? Membenarkan ion-ion bergerak melaluinya bagi melengkapkan litar. Sebab litar tu nak kena lengkap barulah elektrik terhasil. Okey, jadi Raja 1/18 yang kat atas ni ditunjuk sel Daniell menggunakan titian garam dan juga sel Daniell menggunakan pasu berliang. Okey, contoh macam ni. Walaupun dia bukan dalam bikar yang sama, still lagi kita akan gunakan dia punya keupayaan elektrod piawai. Jadi zinc dengan kuprum, zinc lebih negatif. Jadi zinc akan jadi terminal negatif. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku, akan bebas elektron. Okey, kuprum lebih positif, maka dia akan jadi terminal positif. Okey, akan mengalami penurunan. Okey, kat sini dia akan terima elektron. Okey, ingatlah bila mengalami penurunan dia ejen peoksidaan. Bila mengalami peoksidaan dia adalah ejen penurunan. Okey, so penerangannya di sini, zinc dengan inod lebih negatif adalah terminal negatif ataupun anod. Kuprum dengan inod yang lebih positif adalah terminal positif, iaitu katod. Jadi kat sini kita label lah negatif dan positif. Okay, ingat ya, dalam exam biasanya dia takkan label. Awak kena label sendiri. Okay, mana nak tahu, tengok daripada inodnya. Okay, jadi tindak balas yang berlaku di anod, zinc akan membebaskan elektron. Maksudnya sebab dia peoksidan, kita baca dari zinc ke ion zinc. Okay, sebab dia terminal negatif, penurunan kita baca ion kuprum ke kuprum. Jadi kita akan dapatlah tindak balas untuk ataupun persamaan setengah sel setengah dia. Okay, dan persamaan ion pun kita dah pernah belajar dulu. Okay, ini elektron ini dua, so sama. Jadi kita dapatlah ini persamaan ionnya. Okay, persamaan ion ni kita dah pernah belajar. Tapi kita nak tulis pula notasi. Macam mana cara nak tulis persamaan ion ini? Okay, elektron mengalir dari elektrod zinc ke elektrod kuprum melalui wayar penyambung. Okay, cara nak tulis sel kimia dalam bentuk notasi sel. Okay, anode ditulis sebelah kiri, katod sebelah kanan. Okay, cara nak tulis dia, elektrod P celup dalam elektrolit P. Contoh elektrod Q contohnya celup dalam, elektrolit yang mengandungi ion Q dicelup dalam, kita celupkan elektrod Q. Okey, ingat anode pula, elektrod. Lepas tu ini maksudnya kita nak asingkan dia lah. Okey, ini elektrolit. Okey, double slash maksudnya itu titian garam ataupun pasu berliang. Okey, elektrolit balik, elektrolit. Okey, elektrod. Okey, so dalam kes ini kita ada zinc. Okey, dalam ion zinc. Okey, double slash besar ni. Okey, kita ada ion kuprum 2. Elektrod dia kuprum. Macam itulah. Mesti sebelah sini adalah anode. Sebelah sini mesti katod. Okey, anode dengan katod. Okey, inilah contoh dia. Zinc, dalam ion zinc. Okey, double slash kat sini. Kuprum 2. Logam kuprum yang akan dicelup dalam kuprum 2. So, elektrolit dulu. Okey, elektrolit bertemu elektrolit. Logam jauh, logam dengan logam jauh Okey, so ini caralah nak tulis notasi. Jadi, macam mana nak dapatkan voltan sel? Okey, contohlah voltmeter tu dia tak tunjuk bacaan, tapi kita boleh dapatkan daripada siri keupayaan elektrod piawai. Voltan sel ataupun E naught bagi sel dapat ditentukan menggunakan rumus. Okey, E naught sel sama dengan E naught terminal positif tolak E naught terminal negatif, ataupun E naught sel sama dengan E naught katod tolak E naught anode.
Okay, anode, anode. Okay. So, ini formulanya jangan tersilap. Apa dah jadi? Tak apalah. Tak payah. Okay, so ini formula. Okay, contohnya tadi, bacaan voltan anode. Okay, ingat anode sel sama dengan anode bagi kathode tolak anode bagi anode. Jadi, mana tadi? Okay, zinc 0.76, kuprum 0.34. Jadi kat sini kathode positif 0.34 tolak anode negatif 0.76. So kita dapat jawapan dia 1.10 positif volt. Jadi ini adalah anode bagi sel kimia yang melibatkan kuprum dan juga logam zinc. Jadi kita dah belajar macam mana nak tentukan kathode dan anode, macam mana nak tahu arah pengaliran elektron, siapa yang mengalami peroksidan, siapa yang mengalami penurunan. Okay, kita dah belajar macam mana nak tulis notasi sel. Dan akhir sekali kita belajar macam mana nak kira ataupun nak tentukan voltan bagi sel. Okay, dengan menggunakan rumus anode terminal positif tolak anode terminal negatif atau anode kathode tolak anode anode. Okay.